Okey, salam sejahtera ya. Okey, hari ini teacher nak buat penyelesaian masalah bagi ketaksamaan linear yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, kita cuba lihat soalan di sini. Okey, dia kata pejabat pelajaran daerah bercadang untuk menganjurkan kursus mengenai pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kursus ini akan dihadiri oleh peserta X, matematik dan sains peserta Y. Pemilihan peserta adalah berdasarkan kekangan berikut. Daripada kekangan ini, kita akan tuliskan ketaksamaan bagi dua pemboleh ubah tersebut, iaitu pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. Okay? Lihat di sini ya, pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. Kita lihat, jumlah peserta adalah sekurang-kurangnya 40. Maksudnya dia kena lebih daripada 40. Jumlah maksudnya X tambah dengan Y, maka X tambah Y lebih besar sama dengan 40. Boleh? Okay, kita lihat kekangan kedua. Bilangan peserta saiz. Bilangan peserta saiz ialah Y. Adalah paling banyak 2 kali ganda daripada matematik. 2 kali ganda maksudnya 2X. Paling banyak maksudnya dia kena kurang atau sama dengan Y lebih kurang atau sama dengan 2X. Boleh? Okay, kekangan yang ketiga, peruntukan maksimum untuk kursus berkenaan adalah 7,200 di mana perbelanjaan yang matematik peserta adalah 120 dan untuk peserta sains adalah 80. Okay, kita akan kirakan bilangan, maksudnya jumlah yang kita kena bayar. Okay, iaitu kita guna X, bilangan peserta maths, darab dengan 120, okay, tambah peserta Y, bilangan peserta yang dalam sains, okay, darab dengan 80 seorang. Sama, dia kena lebih kurang atau sama dengan 7,200. Kenapa ada sama dengan? Sebab dia boleh 7,200. Okey, dia boleh 7,200. Maka bila kita darabkan, kita akan dapat persamaan. Ketaksamaan inilah 120X, okay, tambah dengan 80Y lebih kecil sama dengan 7,200. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat? Okay, seterusnya kita lihat apa yang kita perlu buat, iaitu kita perlu lakaran garis. Okey, kita perlu lukiskan garisan lurus tersebut. Maka kita lihat persamaan yang pertama, X tambah Y. Persamaan maka kita kena ambil sama dengan lah. Buat petak untuk nilai X dan nilai Y. Maka apabila X kosong, kita gantikan X kosong, Y sama dengan 40. Apabila Y kosong, kita dapat X 40. Boleh? Maka kita pun tandakanlah. Okey, kita perlu tandakan. Okey, kita perlu tandakan. Sekejap Okey, dia perlu tutup. Kita lihat Maka teacher tandakan titik tersebut di sini. Okey, pada paksi Y 40, pada paksi X 40. Maka kita boleh buat lakaran. Kita boleh buat garisan lurus. Okey, kita boleh konstruk garisan lurus daripada 40 ke 40. Okey, maka ini adalah garisan X tambah Y sama dengan 40. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat Y sama dengan, okey, untuk yang kedua, Y sama dengan 2X. Maka samalah kita pun buat jadual apabila X sama dengan kosong, Y kosong kan? Boleh? Seterusnya kita ambil satu nilai lah. So dalam paksi X, so saya ambil contohnya, saya ambil X 30. Kalau X 30, maka Y sama dengan 60. Maka kita dapat dua titik, iaitu pada sini dan X 30, Y 60. Boleh? Okey, maka kita pun sambungkan garisan tersebut. Okey, kita sambungkan garisan tersebut.
Maka nampak macam pendek kan? So boleh panjangkan dia? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita boleh panjangkan dia. Okey, teacher ambil ni. Okey, saya panjangkan dia lah garisan dia. Boleh? Okey, seterusnya kita pun lihat garisan yang ketiga. 120x, maka saya pun ambil sekejap teacher ambil warna biru. Okey, begini. So, daripada ini kita benakan jadual. Okey. Biasanya teacher akan ambil x kosong lah. Maka kalau x sama dengan kosong, y sama dengan 90. Dapat? Sebab 7,200 bahagi dengan 80, kita dapat 90. Dan jika y sama dengan kosong, maka x sama dengan 60. Boleh? Maka kita pun sambungkanlah. Okey, kita pun sambungkan garisan tersebut. Okey, kita pun sambungkan y 90 dan x 60. Boleh? Okey. Mungkin terasa dia tak cukup panjang, cukuplah sebab dia daripada bahagian positif kan. Okey, maka sekarang kita perlu buat lorekan. Sebelum saya buat lorekan, disebabkan tulisan saya cross dengan sini, maka saya padamkan dulu. Okey, teacher padamkan yang ni. Teacher buat di sini ya. X, sorry. Okey, x dengan y 0, 90, 60, kosong. Boleh? Maka teacher padamkan yang ni ya. Okay, teacher padamkan yang ni sebab nanti dia tak nampak. Alright. Okay, next kita pun lihat. Okay, di sini kita perlu tahu kawasan dia. Kita tengok. Sekejap Okay. Sebelum tu kita pun lihat. Garisan Y sama dengan 2X di sini. Dan garisan 120X tambah 80Y. Okey, sekarang ni kita nak tengok di manakah kawasan dia. Okey, lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Boleh? Yang kedua, X lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan di sini. Okey. Yang ketiga, lebih kecil sama dengan. Okey, yang ketiga lebih kecil sama dengan. Maka lebih kecil sama dengan di sini. Maka kita lihat anak panah yang menuju ke semua ialah di mana? Okey, kita dapat di sinilah. Tengok kawasan dia ialah antara ni ke sini dan balik ke sini. Ini adalah kawasan dia lah. Boleh kita lorekkan kawasan. Boleh. Okey, sekarang kita dah dapat kawasan dia. Okey, maka kita perlu buat apa? Okey, daripada yang kita buat, kita perlu jawab soalan. Okey, kita perlu jawab soalan. Tengok soalan C dia. Okey, soalan C tu ada di sini. Alamak. Okey, soalan dia di sini. Dengan menggunakan graf, dia nak cari apa? Bilangan maksimum dan minimum peserta matematik apabila bilangan sains ialah 10. Okey, sekarang ni kita pun lihat. Di manakah matematik? Sains 10. Kalau sains 10 maksudnya Y 10 lah. Okey, Y 10. Maka kita buat satu garisan antara Y sama dengan 10. Boleh? Teacher buat garisan Y sama dengan 10. Maka kita lihat minimum dengan maksimum dia duduk di mana? Okay. Minimumnya ada di sini. Tengok. Okay. Minimum dia duduk di sini. Sebab dia mencecah di sini dan dia merangkumi lah. Maka X ialah 30. Minimum X 30. Maksimum X berapa? Maksimum X 50. Sekejap kita guna perpendicular.
dia lebih tepat. Kita ambil perpendicular lebih tepat Kejap. Okay, kita ambil sini. Buat titik persilangan. Dan maka kita construct perpendicular. Betul tak ni? Okay, cuba lihat titik ni betul tak? Titik dia berapa? 51, 52, 53. Tak sampai ke 54. Maka kita akan ambil X. Ini adalah minimum. Maka maksimum X ialah 53. Boleh? So kita lihat bilangan minimum dan maksimum peserta. Boleh? Dan dapatlah minimum 30, maksimum ialah 53. Okey, kos minimum untuk menjalankan khusus. Okey, kalau kos minimum nak menjalankan khusus, maka bagaimanakah kita nak cari objektif untuk minimum ini? Bagaimana kita nak cari objektif untuk minimum ini? Okey, kita lihat. Okey, garisan ini dia merupakan objektif. Okey, perbelanjaan peruntukan. Okey, perbelanjaan peruntukan. Jadi kalau kita nak yang minimum, maka kita perlu gerakkanlah garisan 120x tambah 80y sama dengan 7,200 ini. Okey, jap kita saya build satu garisan yang parallel. Okey, sekarang ni kita ada parallel line. Maka kita pun gerakkan parallel line tu ke. Okey, ini parallel line ya. Maka kita pun akan gerakkan dia sehinggalah kita dapat satu titik. Maka ini adalah titik minimum. Nampak? Tengok sekali lagi. Teacher gerakkan garisan selari ini menuju ke bawah sebab kita nak minimum. Maka kita akan ambil yang paling bawah sekali. Maka ini adalah titik minimum. Cuba kita lihat titik minimum tu adalah titik apa? Measure coordinate. Okey. Ni adalah titik B kan? Ni titik B Okey, ni titik B. Maka kita pun lihat titik B. Titik B, X dia 13.33, Y dia 26.67. Okey, kita pun lihat di sini. Maka dia kena naik sikit lah. Dia kena ke lebih besar sikit. Maka B dia boleh jadi 14. Okey, maksudnya X dia, bilangan X dia 14. Okey, sebab 14 tu dia akan duduk di dalam. Nampak? Okey, dan 20. Sebab di sini 26 kan. So kalau kita gerak, dia kena ambil 27 lah. Boleh? Kita kena ambil 27 lah. Okey, kenapa ambil 27? Kita tengok sini. Okey, bila saya gerakkan titik ini, sekarang ni disebabkan saya tak boleh ambil 13, maka saya pun naik sikit. Okey, saya akan ambil 14. Jadi jika 14, maksudnya nilai Y dia meningkat, nampak? Jadi kita akan ambil 27. Okey, maka peruntukan apa? Minimum cost. So kita kirakan minimum cost. Minimum cost sama dengan 120 darab dengan 14 tambah 80 darab 27. Okey. Maka jumlah dia kita dapat tambah 80 darab 27. RM 2640. Okey, RM 2640. Ini adalah minimum cost. Boleh?
Okey, teacher harap kamu boleh fahamlah bagaimana kita nak jawab soalan begini. Okey, kalau tak ada masalah, teacher akan berhenti di sinilah. Thank you, class.